perjalanan company tu terus berdaya maju dan berdaya saing dan akhirnya berkembang dengan baik pada tempoh ke depan? Nombor satu lah Han, apa-apa perbalahan pun kita sandarkan pada kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bersama kita pada petang ini Encik Hayatullah Muhammad Hayatullah bin Ibrahim, daripada usahawan daripada Kedah. Dan kita akan bersembang tentang keusahawanan beliau lah. Encik Hayat, so sila perkenalkan diri Encik Hayat. Nama saya Hayat. Saya masih lagi bujang, berumur 35 tahun. Saya menanam sekarang ni insyaAllah nanas. Kemudian menternak lembu dan kambing di Kuala Nerang. Jenama syarikat Encik Hayat, promote sikit jenama syarikat saya Tenang Agrofarm. Tenang Agrofarm ni memang bagi saya satu company yang mula melonjak naik di utara lah. Jenama, Tenang adalah jenama. Dah mula meningkat lah. Boleh ceritakan sikit macam mana Encik Hayat memulakan projek Tenang Agrofarm ni, Encik Hayat? Tenang Agrofarm ni begini. Asalnya kami Tenang Agrofarm ni kita diusahakan bersama seorang lagi partner Encik Hadi. So jadi kita bergabung, macam saya bahagian pengurusan dan Encik Hadi pula adalah bahagian penjagaan ternakan. Jadi bila kita lihat bahawa jikalau kita buat pertanian ke penternakan seorang-seorang, kita kemungkinan akan jatuh tu tinggi dan tak ada siapa sama kita. Tetapi macam saya sekarang ni, kita bahagi part supaya sama-sama bertumpu bahagian masing-masing dan menjana income. Itu yang saya nak seru kepada semua orang, agar kalau kita buat bisnes pertanian ni eloklah berpasangan, tak seperti lelaki perempuan, berpartner ke apa pun boleh. Tapi yalah, itu yang saya agak impress lah dengan kewujudan Tenang Agrofarm ni, maknanya adanya perkongsian bagi dua pihak lah. Yang mana kadang kita lihat, kadang kala bila berlakunya perkongsian ni, dia lebih kepada kegagalan, maknanya pergaduhan kepada masing-masing klaim, seorang ni kerja lebih, seorang ni kerja macam mana dan sebagainya. Bagaimanakah tips Cik Hayat lah setakat ini lah kan, Cik Hayat kan setakat ini untuk memastikan perjalanan company tu terus berdaya maju dan berdaya saing dan akhirnya berkembang dengan baik pada tempoh ke depan? Nombor satu lah Han, apa-apa perbalahan pun kita sandarkan pada kenangan. Itu sandarkan penting. Macam mana lagu dia? Sandarkan pada kenangan. Yalah, macam mana lagu tu? Sayang menyayang. Sebab apa tu, memanglah kadang-kadang nampak lebih, kadang-kadang nampak kurang. Kita tak tahu tengah malam, partner kita buat kerja tengah malam tak tidur, kita tak tahu kan. Macam saya pun, mungkin beliau tak tahu, kata saya ke sana ke sini mencari info yang terbaru. Jadi kita give and take. Yang kedua dia, orang kata dalam nak kekalkan partnership ni, kita mesti yakin lah, dan syarikat tu mesti ada visi. Bila kita ada vision saja, automatik kita nampak apa yang akan datang, bukan yang dapat sekarang. Bermakna berpartner tu bukan sekadar bunyi berpartner, tetapi sebenarnya ada dia punya syarikatnya, ada struktur yang tepat. Betul. Ini dia tip yang saya yang nak cungkil pada Cik Hayat. Struktur tu, ramai orang berpartner, ini sekadar berpartner tanpa ada company enterprise ni, namanya seorang rupanya. Namanya berpartner tapi nama enterprise ni seorang, tapi maknanya struktur tu yang akan mengganggu keputusan kita masa depan. Tak begitu Cik Hayat? Betul. Macam saya sendiri, syarikat still enterprise dua-dua orang, tetapi kita wujudkan syarikat bersama berasingan pula, untuk memayungi kedua-dua orang, agar menjaga kebajikan dan kepentingan. Lagi elok kalau dia ada enterprise, dia ada senang berhad pun ada. Memanglah kebiasaannya orang buat macam tu, kebiasaannya. Okey, maknanya sekarang ni dengan pengalaman bermula daripada bidang yang lain, sekarang ni terjun dalam bidang yang lain, saya rasa bagaimanakah Cik Hayat menyelami, maknanya nak overcome problem kan? Bukannya bermula tu semudah A, B, C kan, tapi benda tu bermula dengan air mata dan kita punya kenangan indah tadi lah kan. Kenangan buruk pun banyak. Cabaran lah, bukan kenangan, cabaran. Cabaran dia
nak buka ladang ni, maklumat awal tu kebanyakan maklumat tipu saya dapat. Tipu? Ya betul, serius saya Salah dapat. mentor. Salah waktu tu zaman bermula. Jadi Facebook pun ramai scammer lah mengaku tipu. Jadi kita follow lah, tetapi macam saya kekal bertahan walaupun kena tipu ke apa, saya bertahan. Sebab vision saya nampak masa depan pertanian ni lebih mudah berbanding bidang pengangkutan yang saya buat dulu. Jadi oleh kerana dulu saya kerja lagi teruk, sekarang bidang pertanian walaupun teruk tak seteruk bidang pengangkutan yang saya buat. Jadi saya mampu bertahan dan sampai ke tahap sekarang. Ya, okey. Berkaitan dengan antara saya fokus kan. Bila adakah kita kena fokus kepada projek ataupun kena buat dalam wider range? Semua nak buat. Macam mana pandangan Cik Ayat? Ini bagi orang usaha muda lah. Kalau ikut nafsu semua nak buat. Wah, nafsu serakah. Nafsu ni semua nak buat sebab nampak itu untung, ini untung, tetapi last sekali kita dalam fokus. Macam kami sekarang ni tumpu pada trading, pembiakan kami buat juga, tapi kami mampu menjaga makanan kami kos rendah. Jadi tak ada masalah sangatlah. Cuma orang kata bidang yang kita nak pilih tu paling taklah 3 lah long ataupun 4, 2 long term, 2 short term. Jangan ambil banyak sangat. Mampu ke? Ada orang tak mampu. Bagi saya lah, ada kalau mampu ya, sebab Cik Ayat ada 2 partner kan, boleh lah. Kalau kita bertahan setahun tu, insya-Allah banyak pihak akan buka mata. Bantuan akan mula datang. Saya dapat bantuan pun bermula pada tahun ketiga, ketiga. Bila betul agensi nampak kita boleh bertahan, sebab dia orang tak nak projek yang hit and run. Dia orang nak projek yang sentiasa ada agar sustainable dan ada spill over pada penduduk tempatan. Macam saya pun ada, insya-Allah ada pusat latihan semua yang membolehkan peserta berlatih di tempat saya. Okey, maknanya sekarang ni Cik Hayat dia punya branding dia kata Hayat di mana-mana. Betul. Dan yang kedua, branding dia ialah berkaitan dengan trademark. Betul. Kan? Dan saya rasa kita cuba share lah ilmu trademark ni dengan kawan-kawan kita, macam mana, apa kepentingan trademark. Sebab trademark bukan ada apa kan, orang nampak art dekat belakang tu sebenarnya tak ada apa-apa. Cuba komen sikit Cik Hayat. Tidak, trademark ni menjamin kita punya perniagaan. Dalam bisnes ada 2 benda yang saya pegang. Kalau usahawan yang bukan agro tapi asas tani, dia ada 2. Satu PBT, satu trademark. 2 benda ni membuktikan kita betul-betul nak berniaga, bukan sekadar cakap kosong. Bukan omongan kosong ya. Kalau orang tu hanya ada SSM saya tak cukup kata nak berniaga, tetapi dalam scoring SME Corp ke apa, trademark PBT adalah paling penting untuk kita nak mohon mana-mana bantuan. Jadi orang kata once kita dah trademark, maksudnya kita memang nak pasarkan barang kita ke tempat-tempat lain, dan kita nak securekan agar orang tak tiru apa jenama kita dan orang kenal jenama kita. Lah. Dan pandangan Cik Ayat lah, kekangan bagi usahawan baru ni ada dari segi mentor, dari segi fokus, dari segi kewangan dan sebagainya. Bagaimana Cik Ayat cuba menyelesaikan perkara ni? Mentor ni kita kena hati-hati, kita tengok sanak juga. Kadang-kadang mentor tu buat sekali dah jadi. Dia tak hadapi lagi masalah-masalah yang lain. Kalau boleh ambillah mentor yang 3-4 tahun dah buat kerja, bukannya satu buat kali pertama jadi tu cukur, tapi dia tak dapat masalah kan. Kalau setahun kita tak declare sebagai mentor sebenarnya. Jadi kalau 3-4 tahun tu saya kena nampak lagi kata dia dah sustain, dia dah tahu apa yang akan tendang terajang. Sepak terajang, kena scam, kena sabotage, dia dah apa faktor lain lah, kerjasama dan sebagainya. Macam mana pandangan Cik? Kita sebagai usahawan, kita kena membina jaringan kerjasama agar kita sustain. Sebab bila kita bekerjasama, pihak lain juga akan menjaga kepentingan kita. Hayat di mana-mana, sebab tu kerjasama. Hayat di mana-mana, konsisten hayat di mana-mana. Di semua tempat agro ada nama Hayat. Mana jaringan networking tadi lah. Betul, lebih mahal lagi. Mana melabuh lah pada networking Cik. Betul. Pergi ke semua tempat yang ada networking yang bagus. Dan seterusnya hari ni Cik Ayat ada bersama saya lah di Kuala Langat. Apa pandangan Cik Ayat kepada PPK Kuala Langat itu sendiri? Saya nampak PPK ni best, mesra, sangat senang buat kerja, mempermudahkan urusan saya. Saya rasa terbela di sini untuk buat kerja, untuk berkolaborasi bersama PPK Kuala Langat untuk projek-projek akan datang. Sebab bagi saya, dia orang akan bantu asal projek tu dia orang nampak ada vision. Boleh jalan dia orang on.
Itu yang memudahkan saya datang ke Kuala Langat untuk bekerjasama. Walaupun Kedah dengan Kuala Langat tu cukup jauh, tapi networkingnya sampai ya. Betul. Maknanya selama dengan Kuala Langat ni macam mana Cik Hayat melihat? Oh, saya nampak Kuala Langat simple saja. Dia tak ada hassle, tak ada restriction, dia tak ada barrier untuk datang ke sini. Dia tak orang kata nak datang nak hulu tangan kolaborasi pun mudah. Dia bukan kena ada protokol sangat-sangat ke. Datang jumpa dulu, dokumen kemudian. Kalau kita datang jumpa dulu nak cerita apa yang kita nak buat. Kalau kena dengan dia orang setuju, insya-Allah mudah je. Permudahkan urusan orang. Senang. Okey. 3 soalan terakhir lah. Dalam Malaysia ni tokoh yang dikagumi lah untuk pertanian. Oh, tokoh. Ini soalan Cik Pumas ni. Soalan ni soalan takut angkat diri orang, tempat payah sangat kan. Oh, soalan tokoh pertanian lah. Kalau ikutkan tokoh nombor 1 siapa? Tokoh nombor 1 saya tak mestilah Cik Syakran kita kan. Dia antara orang yang saya bertemu 2016 dulu dekat Maha, sampai hari ni saya masih communicate dan bekerjasama. Nombor 2 still dekat Kuala Langat juga, menang kat Hashim, sebab bagi saya dia adalah raja IoT satu Malaysia. Masih lagi tak ada orang boleh beat dia punya projek di pewaris bumi hijau ni. Nombor 3, kenapa semua kat sini ya? Kebenci. Cik apa? Dia betul susah tak apa? Betul susah. Kalau ikutkan sil lembu jemir tu sangat mengagumkan tempat sembelih dia tu. Bukan senang nak buat pusat sembelihan. Tapi betul lah. Maknanya mengagumi Jemir lah. Mengagumi Jemir. Jemir orang kata boleh buat sil yang teramat sangat. Tempat pun hampir sempurna. Dengan prasarana yang sedia ada, tempat sembelihan boleh sembelih dalam 30 ekor sejam. Macam tempat saya pun boleh sembelih pun dalam 8 ekor sejam, boleh, tak masalah. Tapi itu pun dengan bantuan Jemir kan? Itu pun dengan bantuan teknikal Jemir. Dari segi buat tempat RAM dia, dari segi tempat troli dia, semua cukup. Sebab tu saya kata Kuala Langat adalah tempat hub ilmu. Saya ambil ilmu, data-data. Terma tu saya suka. Hub ilmu. Sebab bagi saya tak tahu nak buat rak lembu, saya call Jemir. Saya tak tahu prosedur ni, LPP, saya boleh call Cik Syakran. Tak tahu tanam keledek, tanya Boboy. Tanam Boboy. Jadi dia dekat sini sebenarnya saya rasa lah Kuala Langat macam kartel. Dia semua ada kat sini. Dia networking dan networking lagi dia bukan terhenti pada networking pada peringkat pertama lah. Kemudian dia ada rangkaian lagi untuk ambil barangan di satu asal dekat Bandar Utara pun ada sekarang ni, datang ambil dekat Sungai Petani pun datang ambil cili, datang ambil halia. So tak lama lagi saya rasa PPK Kuala Langat kerja agensi kot. Okey. Maknanya 3 lah cabaran terakhir dan harapan. 3 harapan lah. Harapan saya berharap agar RMK ke-12 ni yang baru diumumkan ni dapat menentukan hala tuju pertanian negara. Sebab kita lihat bahawa apabila COVID kali ini banyak penternak yang syahid, petani yang syahid sebab kegagalan nak mengeluarkan hasil, berpersaingan dengan korban luar negara. Jadi kita berharap RMK ke-12 ni ada something yang untuk nak baik pulih ekonomi peternak dari segi makanan ternakannya semua. Bukan sekadar kita melahirkan usahawan baru, tetapi kita menjaga usahawan yang sedia ada. Sebab yang sedia ada ni ada orang kata peranan dia. Dia masih kekal dan ilmu dia ada. Okey, Cik Hayat, maknanya kita dah sampai ke minit yang ke-15 Cik Hayat. Dan promote lah YouTube channel Cik Hayat pula. Okey, jangan lupa subscribe ke channel YouTube Tenang Agrofarm dan Facebook Tenang Agrofarm. Terima kasih kepada Encik Syakran kita yang orang kata sudi menembual saya. Berharap saya juga dapat menjana pendapatan melalui YouTube seperti Encik Syakran kita. Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Hayat. Kita akan berjumpa lagi di masa depan. Bye-bye.